Assalamualaikum, Ruby Zamat Zain, Tuntat, apa khabar? Hasnah Arsyad, Hanisa Syafi'i, Nur Jannah, Zuraida Hashim, Marina Mazia, Mas Jamil, Ummu Wazif, Hanisa Syafi'i, Mariani Abdurrahman, Masyita Ismail, Linda Kecik, Habibah Rasul, Zainun Hadi, Sahib, betul ke saya sebut ni? Tak maaf kalau salah sebut. Zurina Selamat, Siti Mariam Haji Zakaria, Fuziatun Etun, Siti Zuraida Ibrahim, Munirah Draman, Badaria Rahman, Rania Hamid, Nuridah Muhammad Nur, Siti Hajar Ahmad, Sanimah Haji Jamin, Mazni Ahmad. Ya Allah, lajunya anda menunggu ya, minta maaf lambat. Fariha Ismail, Siti Mariam Haji Zakaria, Zainal Abdurrahman, Syai Marini Syahriman, Rokiah Abdullah, Nur Izzah, Saimah Bahrim, Asmah Muhammad, Kamariah Ibrahim, Raizah Awang Hamad, Zainab Ahmad, Nurella Sulaiman, Delima Imam, Nuriah Sahid, Siti Aisyah Zamzami, Eina Salina, Cik Hasnah Haji Kasim, Mahfuzah Mahazir, sudah kulihat wajahmu. Hamidah Sa'ad, Fiqah Islahuddin, malam tadi semalam kita berpelukan. Zainah Buyung, Nur Alis, Ramlah Sahim, Puziah Marzuki, Akmalianti, Siti Salwati, Sanisah Jamilah Itam, Nur Cahaya, Syarifah Safiyah, Ruhayah Kayat, Masya Allah. Kak Ji Fauziah Jaafar dah balik dari Mekah ke? 50 stars. Ruhayah Kayat, thank you. Ida SPPK, Nur Susilawati Kasim, Rohana Osman, Siti Nur Aisyah, Zahrah Ishak, Liza Atif from New Zealand, Julia Subuh, Noriza Abdurrahman, Suzy Buang, Cactus Berduriah, penat. Allahumma salli ala Muhammad. Nur Aisyah Haji Bakar, Wani Dik Wanis, Nur Husna Abdul Wahab, Rohani tadi, Hasmah Ibrahim, Julia Razali, Mastura Mat Zain, Zulina Wan, Cik Salmah Muhammad, Jun Naim Ayuwan, Kaifahal, Ummi Afan Kalishah Umairah, Azrina Abdul Hanif, Ida Najwa, Al-Tamis Furqan, Hasnah Abdurrahman, Syarifah Mansur. Amin, Syarifah Mansur. Amin, terima kasih. Alhamdulillah, Saimah Bahrim. Sebut lagi. Nurul Huda, terima kasih 75 stars. Nur Alis Fauzia Khairuddin, Rin Ali, Wan Zainab, Wan Ngah, Adawiyah Kasim from Korea pun dah muncul. Maria, Faridah Daud, Wagina Sikun, Ahadiah Agoy, apa khabar Sabahan, Anida Sulaiman, Zeti Akhtar Salim, dah jumpa juga ni di Al-Falah kan dulu. Umi, alamak lambatnya nak baca. Fatimah Umar, Aliyah Fatihah, Jaras Wan Abdullah, Fauziah In Rahmat, 100 stars, thank you. Faridah Abdul Malik, Julida Amu, menghitung hari nak dikunjungi orang KL. Alhamdulillah. Nurdian ST, Zunaiza Ahmad, sihat. Awal nak buka live ni terbatuk, tersedak. Pasal apa tak tahu? Macam tu maksud cakap. Maksud dan orang-orang Kedah, pasal apa tak tahu? Macam itulah. Yang penting jangan kahak. Masya Allah. Syida Muhammad, 50 stars, thank you. Jamilah Osman, Rosmila Badarusamin, Juliana Friday, Rohana Samsuri, fresh, thank you. 100 stars, amin. Fizah Ismail, Yahya Ishak, apa khabar Ayu, Azimah Ishak, Siti Nur Rahmah, Tuan Fauziah, Tuan Mat, Nur Wati Mat Zain. I sudah baca buku You, pengalaman seorang misi di bilik bedah dan bilik-bilik lainnya. Masya Allah, terbaik. Kimpin lah buku. Liza MDS, Zan Abu Kasim, Syamizi,
Cewah dah pandai no cakap Kedah. Boy. Bukan memang dah pandai ke? Cuma tak berapa cantik. Sekejap. Siapa nama tu pertama kali sebut? Ikhtisam ke apa dah? Dia dah naik atas. Mislihah Ahmad Nur, Faridah Abdul Malik, Kuzaimah KS. Amin. Terima kasih doa-doanya. Suzy buang 100 stars. Thank you. Rose Ishak. Semalam jumpa. Ini mesti cakap cantik ni sebab dia ambil gambar dengan ustazah. Lepas tu gambar dekat handphone dia difilterkan. Sampai semalam ajak saya selfie dekat Masjid Wilayah. Kena dengan ustazah. Ni apa hal lawa sangat muka ustazah dalam handphone awak ni? Macam gitu kan. Dia nak tengok luar handphone dengan dalam handphone kena sama. Baru jujur. Tengok handphone ustazah. No filter-filter. Masya Allah. Kenapa nak filter-filter? Kan orang terkejut kan? Tadi kat gambar nampak cantik. Pasal apa sekarang muka kedut? Tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Biar-biarlah, inilah wajah hakikatnya kita kan. Tak payah nak selindun-selindun. Gitu. Okey, dah banyak sangat dah sebut nama ni. Orang pun dah lebih 500 orang. Jom kita kelui kawan-kawan kita. Terima kasih Kak Nani Nuraini ni. Saya kena belajar daripada dia lah macam nak hantar stars. Kak Nani tahu tak, saya bukan reti bintang-bintang ni tiba-tiba muncul. Ni sahabat-sahabat terima khidmat buat. Ustazah tak payah buat apa-apa. Ustazah tengok je macam tu. Kalau saya nak hantar, saya tak reti. Kena pergi belajar di rumah Kak Nani. Kak Nani ni sahabat-sahabat jiran saya. Saya jalan A, dia jalan G. Masya Allah, tabarakallah. Betul kan Ayu? Kita jumpa. Dia kadang-kadang kan macam nak jumpa tapi tak nak jumpa. Tahu tak sebab apa? Nak jumpalah sebab rindu. Tapi bila dah jumpa makin rindu. Macam mana? Kan Ayu? Macam itulah sahabat-sahabat dirahmati Allah kita ni. Siti Rohana pun jiranku sayang. Saya jalan A, dia jalan B. Anda sahabat-sahabat Latahzan juga kena kenal siapa jiran-jiran ustazah. Gitu, doakan ya. Doakan jiran-jiran ustazah, doakan sahabat tim khidmat ustazah, doakan semua sahabat-sahabat Latahzan. Semalam dalam convention wanita syurga, ketika Ustazah Raudatul Ain bercakap, tiba-tiba lastnya suara sebab. Saya dapat menjiwai tu. Kenapa ustazah-ustazah ni kalau cakap, alhamdulillah, sorry kenyang, mesti nak nangis. Ada orang cakap macam tu. Tak, rasa ni sahabat tak boleh dipaksa-paksa, dibuat-buat, dilakon-lakonkan. Tak boleh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, kita sebut macam ni. Bila dia cakap, kita bertemu di sini bukan nak tunjuk ustazah yang bercakap ni lebih hebat, lebih pandai, confirm syurga. Bukan. Haslina Abdul Majid, kita dah pernah jumpa ke belum? Dia kalau hantar tas tu kan berstas-tas macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa saya nak cakap tadi? Lepas tu ustazah dah bercakap dah setengah jam nak tutup sembang dia semalam. Dia cakap kita bertemu di sini sebab nak saling mendoakan. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustazah Hana, apa khabar sayang-sayangku sekalian? Wan Nur Fadilah, semua sekali yang tak tersebut namanya satu persatu pun. Subhanallah, jadikan sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya sangat faham percakapan dia. Kelakannya tadi sebenarnya saya nak pakai tudung saya yang kelabu tu sebab hari ni saya tak sempat gosok baju lagi. Saya ada program sekejap lagi sahabat. Tak sempat gosok baju lagi. Duk posah barang-barang balik daripada Kedah tak habis-habis lagi. Masya Allah, tabarakallah. Lepas tu bila dah turun lepas subuh tu, dapatlah Alhamdulillah. Kita lepas subuh jangan tak baca Quran sahabat-sahabat. Sebab kalau kita tak start pagi, tengah hari, petang belum tentu lagi. Malam dah mengantuk. At least kalau Zohor ada masa, Asar ada masa, Maghrib Isyak ada masa, itu satu bonus buat kita. Tapi kalau kita tak start subuh walaupun sikit, aduh, setan tu duk nak buat Zohor tak dan, buat Asar tak dan. Apa sebenarnya yang kita buat ni kan? Ya Allah, malu dengan Allah sahabat. Benda lain semua dan. Benda lain semua dan. Baca Quran tak dan. Tolonglah, tak ada rasa malu ke dengan Allah? Macam tu. Jadi susah macam mana pun subuh, lepas subuh tu mesti baca Quran walaupun sikit.
Jadi bila dah Quran pun nak baca, bila dah dapur pun teringat ada benda nak kena settle sekejap, bila dah sekejap tu memang tak dan lah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, nak sekejapan. Nampak tu pula, nampak ni pula. Pagi-pagi rajin. Nampak siapa kotor sangat dapur aku ni. Padahal tak masak. Pasal apa kotor sangat dapur aku ni? Padahal tak masak. Itu maknanya apa? Ni mesti laki aku masak Maggi kot malam tadi. Sebab semalam kita orang kenyang. Pukul 4 saya balik daripada masjid wilayah tu. Ustaz ajak saya keluar nak settlekan satu urusan. Lepas tu saya sebab makan tengah hari kat masjid wilayah tu sebelum pukul 12. Macam lapar bang. Macam lapar lah pula. Jom kita makan sekejap. Makan apa Makan yong taufu. Sahabat-sahabat. Lepas tu kenyang lah tak dinner. Lepas tu saya bila dah lepas isyak tu saya memang akan boom. Malam tadi sejujurnya saya berlatahzan tu. Kalau anda perasan hujung-hujung tu saya dah merepek. Ya aku cakap apa ni Saya dah mengantuk sangat dah masa tu. Lepas tu saya dah macam ke laut dah. Tadi aku melalut apa macam tu. Sebab saya dah mengantuk sangat lepas isyak tu. Memang tak tahan. Jadi saya terus tidur. Lepas tu saya nampak pagi tadi. Apa kotor sangat aku punya dapur ni. Padahal pergi Kedah 5 hari balik pada Kedah tak guna dapur lagi. Itu jadi lambat tu naik atas. Mengilatkan dapur sekejap. Tak percaya, suruh jiran-jiran saya datang ziarah sekejap lagi. Yang lain tak kemas lagi, lap dapur dulu sempat. Apa-apa pun kita ibu-ibu dirahmati Allah, walaupun kita kena hantar anak pergi sekolah pagi-pagi contoh, bacalah Quran. Saya tak minta satu juzuk, saya tak minta satu muka kalau anda tak sempat. Baca Quran walaupun setengah muka surat. Teruk benar kita ni, baca Quran walaupun satu ayat. Gitu. InsyaAllah kalau anda paksa diri anda setiap hari mulakan hari dengan satu ayat Quran, luar biasa ajaib. Wallahi keajaiban itu akan datang. Apa ajaibnya ustazah? Anda akan rasa sempat je nak baca 2 ayat. Setengah muka, satu muka, sempat je. Percayalah. Percayalah. Sebab apa tahu sahabat-sahabat dirahmati Allah? Bila kita cakap dekat Allah, aku boleh, aku nak buat sebab aku tahu kau suka ni ya Allah. Allah akan bagi berkat waktu. Sempat je. Kita yang sekarang ni, mana sempat ya Allah, aku nak uruskan anak lagi. Mana sempat ya Allah, rumah lagi. Otak kita kata, urusan kita dulu. Allah kata memang tak sempat lah untuk aku. Now, bangun je tidur, set otak kita, Allah dulu. Kan? Tapi kalau aku baca Quran satgi, dapur tak berlap. Tak apalah dapur tu malam karang pun boleh lap. Tapi kalau aku baca Quran satgi, anak aku tak hantar pergi sekolah. Boleh anak aku hantar pergi sekolah. Quran baca satu muka cukup lah. Kan? Paksa macam tu. Anda akan dapati bila anda istiqamah. Sempatlah, sempat. Sempat sahabat-sahabat, percayalah. Kita rasa bohong. Mohong ustazah ni. Mustahil lah nak sempat. Sebab tu kita tak boleh fikir dengan logik akal tentang cerita berkat. Apa berkat? Sikit. Tapi Allah cukupkan. Sempit, tapi Allah luaskan. Tak sempat di logik akal kita, tapi Allah sempatkan. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya tak tahu nak habaq lagu mana lagi dah. Hang cuba, hang rasa, hang tahu. Hang tak cuba, hang tak rasa, hang tak tahu. Gitu je lah. Mazna Muhammad 75 stars. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Ya Karim. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih yang komen. Antaranya tadi saya ternampak Mak Teh kata, betul ustazah, saya mulanya baca 3 ayat je setiap hari subuh. Kalau tak silap saya lah, laju komen tu saya tak berapa nampak. Tapi sekarang saya, Masya Allah, tabarakallah, dapat istiqamah satu muka surat. Sahabat, kita jangan peleki, 3 ayat je.
Tapi dia paksa diri dia untuk 3 ayat. Akhirnya Allah bagi dia istiqamah 1 muka surat. Hai, geng-geng yang dah baca 1 juzuk 1 hari tu jangan, Allah, 1 muka surat pun nak masuk dekat ruang komen. Anda jangan pernah menghina. Anda tak tahu orang nak start satu ayat 1 hari tu, ya Allah, macam halilintar ribut taufan dia berperang dengan nafsu dia sendiri. Akhirnya sekarang dia dapat separuh muka surat. Yang dulu separuh muka surat, sekarang dapat 1 juzuk. Itulah hidup kita semakin berkat. Yang dulu 1 juzuk, sahabat-sahabat, setahun khatam berkali-kali Quran. Yang khatam tak rasa puas. Apa yang aku baca ni? Aku kena konsisten hadir majlis ilmu untuk faham Quran. Ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betulkan saya kalau salah, kita berada pada muka surat 9. Pelajaran Fasabrun Jamil. Ketika Ustazah berada di Kedah, kita baca apa yang salah. Itu kan? Sebab kita kan guna Fasabrun Jamil ni, saya letakkan tajuk di atas tu Fasabrun Jamil 5. Macam tu kan? Fasabrun Jamil 5. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul Agus Niar Tanjung Johari. Memang nak berperang, Nabi dah cakap. Habis dah segala peperangan. Lepas ni dah tinggal peperangan yang lebih besar. Nabi yang cakap berperang dengan nafsu ni, tak pakai senjata sahabat. Tapi lebih besar, lebih besar, lebih besar. Masya Allah. Betul wani dik wani, tahniah-tahniah yang telah istiqamah sahabat. Teruskan, buang ujub. Buang ujub. Apa ujub ni? Dalam rumah ni aku seorang je baca Quran. Kok lain tu nak mati terbakar ke apa? Astaghfirullah. Kalau mereka mati terbakar, hang pun mati terbakar juga dah satu rumah dah. Allah ni kalau aku seorang je bangun tahajud dalam rumah ni. Kalau harap pak dia, aku siram air panas baru tahu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Laki siapa yang nak kena siram dengan minyak panas tu? Laki hang juga. Mati sekali anak hang je dia anak yatim. Sekian dia maklumkan. Dia kalau ujub tu sahabat, orang tak puji. Rajinnya Rohana Syarif Ana bangun tahajud malam hari. Macam mana orang boleh tahu? Dah hang tulis kat Facebook dan tahajud 18 rakaat. Tak payah tulis lah. Itu antara kita dengan Allah. Lain bunyi dia dengan jom sahabat-sahabat, kita tidur awal. Mudah-mudahan besok kita dibangkitkan oleh Allah lebih awal untuk kita bertahajud 2 rakaat. Mengajak. Jangan selepasnya, Alhamdulillah, daripada 2 rakaat tahajud, hari ini aku telah bertahajud sebanyak 20 rakaat. Nanti kan orang komen, hadoku kisah. Buat-buatlah, Alhamdulillah sahabat. Lepas tu tambah pula tu, tapi ada dalam rumah ni yang tak nak bertahajud. La ilaha illallah, daripada orang tak tahu laki hang tak tahajud, tiba-tiba semua satu kampung tahu, satu dunia tahu. Masya Allah. Anak-anak sekarang ni susah nak diajak baca Quran. Kalaulah anak-anak saya semua membaca Al-Quran, akhirnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, semua orang tahu anak kita baca Quran. Cukuplah kita mengajak, memberitahu. Jangan ada ujub, jangan ada bongkak, jangan ada riak. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nur Ali, sahang gelak no, saya zahabak lagi tu. Tak ada seorang pun jawab. Betul ke kita muka surat 9? Pada perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga pasti akan perbaiki seluruh hidup kita, keperluan kita, keinginan kita, harapan kita dan semuanya. Alamak, Sahibah Sulung kata, kelakar juga ustazah ni ya. Ini mesti orang baru. Sahabat-sahabat yang baru, dah 1000 lebih ke? Selalu tak sedar diri macam tu. Sahabat-sahabat yang baru, sekarang saya sedang skema. Ustazah Zai, dia bukan orang pandai. Jauh sangat jadi orang alim. Dia cuma tunjuk act sebab dia tolong baca. Setakat tolong baca, memanglah semua orang pandai insya-Allah kalau tak buta huruf. Jadi inilah saya. Janganlah harap sahabat-sahabat dirahmati Allah, ustazah ngajar dengan penuh hikmah, saya tak pandai, nanti tak jadi. Dapat dah jawapan. Ummi Afan Kalishah Umairah kata, betul ustazah muka surat 9. Jadi yang baru pertama kali join Fasabrun Jamil,
tolong yang belum dapatkan buku ini boleh klik nombor telefon di bawah yang Ustazah dah pinkan, brushkan kat situ. Masya Allah, anda klik, sahabat-sahabat tim khidmat akan post untuk anda insya-Allah. Dan pihak PTS pun dah mula masuk ke page Ustazah Muzayyanah untuk mereka mempromosikan buku ini. Tetapi printing yang pertama ini ada beberapa kesilapan, khususnya seandainya Ustazah bacakan ayat Quran, insya-Allah terjemahannya takkan lari. Betul, tak ada salah. Tetapi kalau dia tulis surahnya, ayatnya ada sedikit lari, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sahabat pencatat nota kita antaranya Kak Mas Liza Bagiran yang rajin, dia akan semak dulu, Ustazah minta maaf, ayat ni betul, terjemahan dia betul, tapi nama surah dia tak betul lah Ustazah, akak dah cek. Saya akan cepat-cepat bagi tahu dengan mereka sebab mereka dalam printing baru. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Norma binti Arman Normah. Nama dia siapa? Normah binti Arman Normah pula lagi. Apa ni? Siapa yang cakap kalau baca tak faham tak guna juga? Macam mana Dia cakap pasal Quran ke dia cakap pasal Fasabrun Jamil ni? Tak apa sahabat, Quran walau tak faham kena baca. Dan susuli dengan majlis-majlis ilmu. Pasti akan membahas tentang isi Al-Quran. Okey? Fasabrun Jamil, baca sendiri tak faham, kita bahas santai-santai lah setiap pagi Isnin hingga Jumaat. Gitu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan beralasan. Orang beralasan tanda orang yang bermalas-malasan dengan agama. Malas aku nak baca Quran, baca pun bukan faham pun. Baca pun lagi macam masalah aku dapat ni. Malaslah aku nak join Fasabrun Jamil ni. Baca pun tak apa-apa entah dalam. Kita macam itulah. Iblis kan cukup suka orang yang ni tak betul, ini tak betul. Mood dia tu kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya memang suka dengan kuliah saya, tapi first time dengan live ni. First time dengan live. Geram lah sahabat, geram nak baca semua komen anda ni. Tapi awak laju sangat. Okey. Berpina-pina mata Ustazah. Awak laju berbenau. Sakit mata. Okey, teruskan fokus mengajar. Bukan mengajar Ustazah Zai, belajar bersama sahabat La Tahzan. Anda saya panggil sebagai sahabat La Tahzan. Sebab kita tak mau no sedih-sedih. Okey? Nak mau sedih-sedih. Kalau orang baru kata, Ustazah ni kenapa dah almengongi ke apa Ustazah ni? Okey, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga pasti akan memperbaiki seluruh hidup kita, keperluan kita, keinginan kita, harapan kita, semuanya. Ya Allah Tuhan, saya meremanglah bulu roma bila baca ni sahabat. Saya tak tahu nak belah dada saya macam mana, nak pindahkan kepada anda macam mana. InsyaAllah Tuhan. Allahu Akbar. Rasa nak nangis bila cakap ni kan. Sebab hanya orang yang rasa je yang tahu. Macam mana nak cakap sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah tu baik sangat. Kita minta ni Allah tak bagi ni. Tapi rupanya Allah bagi kita ikut jalan jauh. Pasal apa Allah nak bagi kita ikut jalan jauh sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab Allah nak kita jumpa dengan bermacam-macam ilmu lain yang menjadi pengalaman dalam hidup kita. Kita hari ni semua nak shortcut. Hatta nak masuk syurga ikut jalan shortcut. Hey, kalau syurga boleh ikut jalan shortcut, pasal apa Allah bagi ujian kepada Nabi Adam? Allah bagi ujian kepada seluruh para rasul yang wajib kita ketahui. 25 orang rasul, tak ada seorang pun yang tak ada ujian. Ada Ustazah, Nabi Sulaiman tu kaya raya, tak ada pun ujian susah ke apa macam kami ni. Amboi, kalau menjawab nombor 1. Nampak lidi ni. Nabi Sulaiman diuji dengan kekayaan. Sahabat, ya Allah, jangan kata orang kaya tak ada ujian. Jangan kata orang yang nampak senang ni tak ada ujian. Mereka lebih dahsyat ujiannya kerana mereka diuji Allah dengan nikmat yang engkau dapat ni. Kau makin dekat ke makin jauh dengan Allah. Tengok Nabi Sulaiman kaya raya. Tapi adakah Nabi Sulaiman makin jauh dengan Allah?
Nabi Sulaiman pemilik tahta, tapi adakah dia makin jauh dengan Allah? Bahkan nikmat itu menjadikan dia makin dekat dengan Allah. Anda faham ya? Kita ni dah lah susah kat dunia. Susah kat dunia, harta tak ada, tahta tak ada, pun jauh dengan Allah. Patutlah sebenarnya lagi susah, lagi macam tak dipandang oleh manusia, lagi kita ni makin nak mengadu kepada Allah. Lagi kita nak mengadu kepada Allah, ya Allah, aku dah tak tahu nak minta tolong dengan siapa. Kau sentiasa ada bersama aku, ya Allah. Apa buktinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah, ayat ni daripada zaman sekolah ustazah diberi faham oleh guru-guru ustazah sahabat. Berdoalah kepadaku. Ku tu huruf besar. Allah bagi tahu kita, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan untuk kamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri daripada menyembahku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina. Allah. Ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betapa kita manusia ni tak sedar diri yang kita sombong. Sombong macam mana ustazah? Tak faham lah perkataan sombong ni. Itulah kesian sahabat. Kita duk ingat sombong ni macam, Agus Niar Tanjung Johari pakai kita apa? Pakai kita kancil. Ya Allah, I tak maulah kawan dengan you Agus Niar. Kancil je. Kita duk, ustazah sombongnya sampai hati ustazah cakap saya macam tu. Saya bukan pakai kancil, saya pakai gajah ustazah. Oh sorry, orang kata you pakai kancil. So I cakap lah macam tu. Ya Allah, gediksnya baru pakai kereta gajah, kau dah sombong dengan orang kereta kancil. Orang faham macam tu. Tak sahabat, bukan itu. Yes, itu antara ciri sombong. Tapi ayat ni mengatakan orang-orang yang menyombongkan diri daripada menyembahku. Maknanya orang yang tak menyembah Allah, orang yang tak sungguh-sungguh nak balik kepada Allah, orang yang tak serahkan dirinya kepada Allah sungguh-sungguh, itu pun orang yang sombong. Itu pun orang yang sombong, sahabat-sahabat. Siapa yang tulis di ruang komen, doakan adik saya dah bertahun-tahun kena sihir. Sahabat, kalau sihir itu sampai kepada kita, yakinlah itu juga atas izin Allah. Zalimnya Allah ustazah, sampai hati Allah tu bagi adik saya bertahun-tahun kena sihir. Jangan cakap macam tu dulu sayang. Okay, jangan kita sombong dengan Allah. Adik diuji dengan cara macam tu. Kita diuji dengan adik kita sakit. Itu pun ujian kita. Masya Allah, tabarakallah. Jom gigih mengajak, walau lisan hanya mampu menyebut Allah. Jangan pernah merajuk dengan Allah. Jangan pernah tinggalkan nama Allah. Jangan pernah cabut nama Allah dari hati kamu. Sebab bila mana Allah kata yastakbirun, kamu tergolong di kalangan orang yang sombong daripada menyembah Allah, mendekat kepada Allah, sayadkhuluna. Sahabat, guru bahasa Arab saya dulu bagi tahu, kalau ada sin kat depan ni bermaksud sa, Quran ada yadkhuluna, ada sayadkhuluna. Kalau ada sa kat depan ni, memang confirm dan takkan boleh keluar balik, memang confirm lah. Dia tak boleh kata insya-Allah kot masuk neraka, tak. Dia confirm neraka siapa yang sombong dengan Allah. Allahu Akbar. Terima kasih Hazliza 50 stars. Terima kasih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Allah Allah, sadaqallahul azim. Sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Ayat-ayat macam ni kan, kalau kita baca jatuh air mata kita. Sebab kita faham Allah pujuk kita, Allah belai kita. Wahai orang-orang yang sedang diuji, Allah pujuk kita. Anda tak rasa kebelaian Allah, pujukkan Allah? Mana nak rasa Ustazah, tak ada pun tangan besar dakap kita dari belakang. Kenapa biadab sangat dengan Allah, sahabat? Sebab Allah memang takkan mempamerkan wajahnya kecuali bila kita disantuni oleh Allah di dalam syurganya Allah. Maka kita merasakan kewujudannya. Kita kata, pasal apa hangat tak ada angin lah petang ni? Angin ada je. Contoh kan sahabat-sahabat. Tang angin ada tak ada, hang tahu, hang percaya. Kan, contohnya apa? Kenapa hang kata ada angin? Lah Ustazah tak nampak ke? Daun-daun yang bergoyang tu, itulah tandanya adanya angin. Oh tahu, daun-daun bergoyang tanda adanya angin. Daun-daun yang kerehkong tak bergerak, tanda angin tak bertiup. Maknanya walaupun angin tu tak nampak, kau percaya angin tu ada? Percayalah Ustazah. Kau tidak siapa yang menggerakkan dedaunan itu. Di sebalik angin tu ada siapa? Ada Allah yang menciptakan angin, yang menciptakan dedaunan. Sahabat, kita percaya ada otak, tapi kita percaya tak ada akal. Di belah kepala kita ada otak, tapi kat mana kita nak cari akal? Sila otak ni, otak siapa yang aku tengah belah daripada tempurung kepala dia ni? Kan? Ada otak manusia ni Ustazah, saya selak. Mana akal dia? Mana akal dia? Tak jumpa pun akal. Tapi kita percaya, yakin yang setiap manusia sempurna ni ada akal. Pasal apa? Pasal kita boleh fikir, aku nak terjun lombong ke? Aku nak jalan tepi lombong. Jalan tepi lombong berhati-hati, takut jatuh dalam lombong. Pasal apa hang boleh fikir lagu tu? Pasal apa anak-anak yang belum mumayyiz, yang akalnya belum sempurna penggunaannya, kita letak di tepi lombong, ya beda-bedu, ayak luahnya, nak main lah kat swimming pool, tenggelam tak payah. Pasal dia tak boleh guna akal dia lagi. Dia belum mumayyiz. Allah, sahabat-sahabat, kita kena yakin kewujudannya. Macam mana kita nak yakin, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Tengok bagaimana Nabi Ibrahim AS mencari Tuhannya. Siapakah Tuhan aku yang sebenar? Oh, Tuhan aku yang sebenar matahari kot. Tapi kalau matahari, kenapa matahari hanya ada pada siang hari? Di mana matahari di malam hari? Bukan Tuhan kalau hanya ada pada siang, tidak ada pada malam. Oh, mungkin Tuhan aku bulan. Tapi kenapa bulan hanya muncul di malam hari? Di mana Tuhan bulan itu ketika siang hari? Subhanallah. Oh, mungkin Tuhan aku gunung. Sebab gunung begini gah besar. Tapi kalau gunung ini ditarah, adakah dia menjadi Tuhan lagi? Mana ada Tuhan boleh habis ditarah? Tak. Akhirnya, dia meyakini Tuhanku adalah pencipta kepada semua ini. Walaupun tak nampak, tapi dia semakin yakin. Subhanallah. Tuhan aku tak nampak, tapi macam mana mata aku boleh klik-pah, 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 klik-pah? Ada switch ke? On, buka. Off, tutup. Gitu ke tak? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak sebut macam mana lagi? Kenapa bila aku ziarah orang sakit dekat hospital, ada kantung-kantung air kencing kat tepi katil? Ya Allah, mereka ni takkanlah seteruk ini sakit. Takkanlah kencing pun tak boleh. Kencing je lah, apa susahnya? Jangan sombong. Sekadar kita nak kencing tu je pun, tak ada switch dekat tubuh kita. Toeng, kencing? Tak ada. Nak kencing, minta maaf sebut. Tapi Allah kata tak boleh. Kau sakit. Aku stopkan dah saluran kencing kau. Sebab tu kau kena kencing dekat dalam plastik ni. Orang yang uruskan, orang yang buang. Tak rasa hina ke kita sahabat? Allah yang buat semua tu, nikmat sihat, nikmat syukur. Masya Allah Tuhan, ya Allah. Ajaibnya kan, aku tidur pukul 10 malam, pukul 5 pagi, 4 pagi mata dah kelepah-kelepah, macam puas sangat. Siapa yang hidupkan aku? Siapa yang matikan aku sementara malam tadi? Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semua ni kehendak Allah. Jadi kenapa bila kita berdoa kita tak yakin Allah Maha mendengar? Allahu Akbar, sahabat-sahabat.
Dan apabila hamba-hamba aku, kata Allah, bertanya kepada kamu perihal aku, jawablah. Jawablah. Aku berada dekat. Fa inni qarib. Allah bercakap dengan Nabi SAW. Muhammad, engkau akan ditanya, di mana Tuhanku? Siapa Tuhanmu? Ditanya perihal aku, jawablah. Fa inni qarib. Katakanlah bahawa aku ini dekat. Masya Allah. Aku memakbulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintah aku. Allah jamin dulu aku akan makbulkan doa. Sesuai tak sahabat-sahabat dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang kita baca hari-hari total 17 kali sehari semalam dalam 17 rakaat fardu solat yang kita buat. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isyak. Total kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami sembah, padamu kami pohon pertolongan. Maksud, sembah dulu pasti datang pertolongan. Ayat ni pun sama. Aku berada dekat. Aku memakbulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintah aku dan hendaklah mereka beriman kepada aku supaya mereka selalu berada dalam kebenaran. Sahabat, beriman dulu. Wal yu'minu bi, kata Allah. Beriman dulu kepadaku. Allahu Akbar. Maksud kita nak kata, contoh Ustazah bicara tentang malu tempoh hari di Kedah kan. Orang yang tak ada malu, tanda orang tak ada iman. Kalau dia ada iman, sahabat-sahabat, dia malu Malu nak bertepuk tampar dengan lelaki, tak siapa-siapa lelaki, aku main tepuk tampar je ni. Malu nak melampau-lampau dalam solekkan di wajah, malu. Sebab sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita ni sempurna dah Allah ciptakan. Apa lagi yang kita nak tepek sana sini melampau-lampau sangat? Apa lagi yang kita nak melampau-lampau? Pakai barang kemas salah ke Ustazah? Tak salah. Ustazah tak pakai pasal apa? Pasal tak suka. Hang suka, hang pakai. Tapi takkan 10 jari semua nak pakai. Takkan nak bubuh mata dia lebih besar daripada tangan kita. Ustazah sipulan tu. Cukuplah kita kata kalau dah hilang rasa malu, macam mana lagi nak buat sahabat-sahabat dirahmati Allah? Jadi kita nak sebut macam mana? Tolong buktikan keimanan kita ni dengan ada rasa malu dengan Allah. Jadi kalau kita sebut sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak kata Allah jamin akan tolong aku, akan dengar doa aku, akan mustajabkan doaku, syarat aku menyembah Allah, beriman sungguh-sungguh. Apa lagi yang tak imannya Ustazah? Saya solat dah, saya tutup aurat dah. Ini kita kebanyakannya tak faham bahawa 24 jam kita hidup, hatta tidur kita, hatta masuk ke dalam jamban kita juga adalah ibadah. Tapi kita terlupa. Masa kita nak solat, ya kita beribadah. Masa kita bekerja, buat tak kisah khianat orang, buat tak kisah ambil rasuah, ambil riba, tak kisah sahabat. Kita lupa semua tu. Cubalah sebelum kita menyalahkan Allah, kenapa engkau tak makbulkan doa aku ya Allah? Tanya, sudah cukup ke penyembahan aku kepada Allah? Sudah cukup ke ibadah aku kepada Allah? Contoh, saya nak beli 1 botol ayak ni. Berapa harga? RM50. Allah, RM50. Kuranglah, RM40 lah. Saya ada RM40 je ni. Sahabat, dia akan bagi kat kita bila duit kita cukup nak beli. Subhanallah. Allah kata, aku bukan tak makbulkan. Aku tukar cara lain. Aku bagi kat hang mengikut kemampuan hang. Hang beribadah level ni, ini yang hang dapat. Kalau aku bagi lebih-lebih, hang akan jadi manusia kufur. Terima sahabat. So bila dah cukup duit, tak boleh, saya tak boleh bagi kurang. Saya nak jual RM50 juga. Okay lah, saya carilah dulu. Saya usaha lagi macam mana saya nak ada RM50 supaya saya dapat barang ni. Sahabat, kita nak dapatkan kasih sayang Allah. Kalau kita menyalahkan Allah, pasal apa aku tak dapat macam orang tu tenang, bahagia, hidup, doa. Tanya macam mana cara hidup orang tu mendepani ujian-ujian Allah. Macam mana kita respon dengan segala ujian Allah. Allah tak reda kepada orang-orang yang reda atas segala ujian Allah.
Tolonglah jangan ajar hati kita menyalahkan Allah, menyalahkan orang tu orang ni. Sebenarnya bila kita faham ayat-ayat macam ni, aku yang tak cukup ni ya Allah. Baiklah ya Allah, disebabkan aku nak sangat benda tu, ya Allah selalu aku sedekah RM1 dalam tabung masjid. Hari ni, mulai hari ni ya Allah, cukupkan aku nak bagi RM10 ya Allah. Ini tanda aku bersungguh-sungguh nak mengharapkan pertolongan Kau ya Allah. Ustazah, saya bukan bagi RM10, saya dah bagi RM1,000. Tak, Allah tu tak bagi pun lagi. La ilaha illallah. Memang tak bagi benda ni, tapi dah cukup duit dah nak beli benda ni. Kenapa Ustazah tak jadi nak beli benda ni ke? Tak apa, setakat nak minum air je pun saya boleh guna benda ni. Kita tenang walaupun hanya diberikan benda ni. Sahabat-sahabat, faham ke tidak saya cakap ni? Puas ni nak bagi kita nampak kenapa Allah kata sahabat-sahabat dirahmati Allah, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintah aku dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya Rab, sahabat, baru 2 ayat Quran ni. Dah pukul berapa? Okey, sikit lagi. Banyak bukti kisah kejayaan seseorang yang dapat kita jadikan pelajaran. Kerana mereka mampu memperoleh begitu banyak perkara yang sedang kita impikan. Seperti kekayaan dan tentunya melalui cara yang bukan biasa-biasa. Kerana mereka mampu memperoleh begitu banyak perkara yang sedang kita impikan, seperti kekayaan dan tentunya melalui cara yang bukan biasa-biasa. Sahabat, kenapa kita susah sangat nak meniru kejayaan orang lain yang berjaya? Saya suka daripada zaman sekolah dulu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya suka, ya Allah, macam mana sukanya tengok cikgu tu. Bila suami dijemput kat sekolah, rasa bahagia. Anak-anaknya semua berjaya. Keretanya besar. Apa rahsia cikgu ni rupanya cikgu ni kat sekolah, dia bawa bekal. Dia tak adanya beli kat kantin. Mesti dia kumpul duit. Mesti dia menabung rajin. Kenapa kawan aku tu berjaya rupanya orang lain tengah tidur, dia pergi study. Kita kaji, sahabat, kita tiru dan jangan tinggalkan hubungan kita dengan Allah. Minta sungguh-sungguh, minta sungguh-sungguh. Allah tak pernah tinggalkan kita sesuai dengan usaha kita. Mengapa saya katakan caranya bukan yang biasa-biasa? Orang berjaya ni sahabat, kita ni nafsu dan iblis yang menyucuk akan kata, hang bila nak jadi macam dia? Dulu masa sekolah kan hang 10A, dia 10E, kau tahu? Lah ni gaji hang 5,000, dia boleh dapat 10,000 tiap bulan. Hang tak mau ke? Tantah dia merompak kot. Tantah dia buat jahat kot. Hang tak mau ke? Hang tak sakit hati ke? Kita nak jadi macam dia dapat 10,000 sebulan. Kita tak mampu. Memang inilah yang kita dapat. Tak boleh cara halus, tak boleh cara kasar, kita guna cara halus. Jumpa Tok Moh, bagi dia tak sihat supaya dia tak dapat 10,000 sebulan. Kerja siapa ni sahabat-sahabat dirahmati Allah? Jahatnya si laknatullah ni bisik kejahatan pada kita supaya kita menjahanamkan hidup orang lain. Itulah dengki, itulah hasad, itulah dendam yang kalau kita tak dapat nikmat tu, sahabat, kita akan cantas yang ada pada orang. Kita akan rampas yang ada pada orang. Anda terlupa, anda tak beriman. Beriman ni maksud, ya Allah, kalau dah itu rezeki dia, aku nak cantas guna bomoh siam, bomoh mana pun takkan dapat. Ya, dia sakit. Tapi tengok orang ziarah dia sekali hulus RM100, RM1,000 ada. Makin kaya pula, makin sakit. Aku tak boleh rampas kesenangan dia. Aku kena berusaha macam mana dia dapat senang. Budak-budak sekarang bahaya tahu sahabat dirahmati Allah. Baru kerja sikit, dah buat loan sana sini, terus nak pakai kereta mewah. Terus nak pakai kad kredit. Terus sebab dia geram tengok macam mana orang tu boleh holiday sana sini, makan mewah-mewah, terus pakai kereta mewah. Cuba tanya, hang umur berapa? 28 tahun Ustazah. Baru beberapa tahun kerja. Yang kau jealous sangat tu orang umur berapa? 58 tahun. Beza kau dengan dia berapa tahun? 30 tahun.
Kau tanya tak macam mana susahnya di dalam tempoh 30 tahun ni nak dapatkan apa yang dia dapat hari ni? Tak tanya Ustazah. Saya malah nak tanya, saya nak tahu, saya nak kereta macam tu. Kereta macam tu juga. Amboi sedapnya hang bercakap. Saya cakap terus terang je sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya membina Darul Fawaz kerana saya belajar daripada Institut Al-Quran. Dululah, anda jangan tanya kat mana. Dulu, lebih 20 tahun. Tapi person in charge tu ialah bukan orang bidang agama. Mungkin dia buka pusat pengajian tu, wah, 1 jam RM100, sekian-sekian. Kami yang mengajar ni dapat berapa ciput je. Kan, lebihnya pada dia. Orang pelik sebab kerani-kerani, mulanya saya sebagai kerani je kat situ. Kan? Semua sekejap berhenti. Tapi sebab bagi saya, apa pun buruk di satu tempat, aku sedang diajar sesuatu oleh Allah. Jadi saya cerita dah kan, dia janji kat saya nak bayar gaji RM500 bulan pertama. Wah, saya tinggalkan kerja photostat masa tu RM450. Tengah tunggu result STP, kan sahabat-sahabat, up lah sikit RM50. Pergilah, berhenti kerja daripada photostat. Sebab matlamat saya kerja dekat kedai photostat tu, saya nak pandai photostat, IC tunggang terbalik, nak binding buku macam mana. Terror dah dapat dah ilmu tu insya-Allah. Lepas tu, okey, nak belajar kerja jadi kerani, ambil pengalaman. Offer gaji masa tu ingat lagi dalam paper harakah, RM500. Sekali bulan pertama dia bagi saya RM50. Ya Allah Tuhan, RM50. Sedihnya Tuhan je yang tahu. Kita bekerja bagai nak rak, dedikasi, konon walaupun bulan pertama. Kan, bos suruh datang pukul 8, 7.30 kita dah ada. Ingat lagi abang saya hantar naik motor. Kau tidak naik bas mini turun kat Taman Permata, jalan kaki melangkah MRT yang sedang dibuat ketika itu melalui runtuhan Highland Towers. Tu dia, ingat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Susah. Tapi teruskan. So walaupun saya tak dapat nikmat gaji besar di situ, tapi saya dapat banyak pengalaman. Pengalaman tu dapat daripada mana? Daripada dihenyak dengan macam-macam kestresan kerja. Akhirnya Allah pilih untuk baik aku buat rumah aku ni jadi Darul Fawaz. Kat mana boleh membina Darul Fawaz? Daripada kesakitan ketika saya dihenyak bekerja dengan orang dulu. Faham ya? Okey, yang orang tu buat pedajal ke orang macam ni, aku tak nak buat kat Darul Fawaz. Yang macam ni aku kena tiru. Bukan buruk, semua ex-boss saya tu ada baiknya. Banyak kerja-kerja pejabat yang dia hajar pada saya. So saya guna. Masya Allah sahabat, hasil istiqamah pasti sahabat-sahabat dirahmati Allah kita akan dapat. Kita akan dapat sesuatu. Jadi bila saya buka Darul Fawaz, sebab dulu ketika saya bekerja dengan dia, saya dihantar mengajar sana sini, naik bas turun bas. Sahabat-sahabat, orang bayar kat dia mahal, tiba-tiba saya dapat ciput. Tak apalah ya Allah, aku bukan nak kerja betul-betul pun. Aku kerja main-main je, dapat sikit, aku boleh share rezeki dengan orang tua aku. Yang penting aku dapat pahala, aku mengajar Quran sana sini. Tak apalah ya Allah. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, masa tu jarang sangatlah anak murid bank in duit. Anak murid bagi sebulan RM500, kita hantar dekat pejabat. Kita dapat berapa ringgit je sahabat-sahabat dirahmati Allah. Biasalah kalau dia niat itu meniaga, tapi melampau sangat. Tapi saya tak fokuskan yang tu. Ya Allah, aku mengajar orang daripada tak pandai mengaji. InsyaAllah akhirnya orang ni pandai mengaji. Setiap huruf yang dia baca aku dapat pahala. Ya Allah, redha pada aku, cukupkan aku. Tapi sahabat, kalau orang keramat dia tahu saya nak mengajar dekat puncak Setiawangsa, saya akan turun bas dekat Texas. Texas tu saya turun, jalan kaki sampai naik puncak Setiawangsa. Anda bayangkan, hampir 1 jam baru sampai. Turun dekat MRR tu, naik bukit antarabangsa nak mengajar Quran. Jalan kaki, panas pakai payung. Budak sekarang, kita iklankan nak jadi guru Al-Quran. Saya tak buat dah sekarang. Dulu-dululah saya buat. Budak-budak UIA datang. Kan yang dekat-dekat. Ustazah, saya ada tengok iklan mengajar-mengaji. Betul. Saya nak hantar awak mengajar-mengaji dekat PJ. Okey. PJ jauh lah Ustazah. Saya naik LRT daripada UIA ke sini. Boleh tak saya pakai kereta Ustazah untuk amboi sedapnya mulut engkau. Mulut Ustazah. Tahu tak Ustazah start macam mana dulu? Kalau Ustazah nak mengajar kat PJ tu, Ustazah kena naik 3 bas. 3 bas baru sampai kat rumah orang tu. Habis tu pukul berapa Ustazah nak keluar rumah? Nak ngajar pukul 3 petang, pukul 12 dah ready.
kat mana tempat singgah solat zuhur sebagainya. Allah bagi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah bagi dengan kesusah payahan kita. Tapi sekarang nak senang depan mata semua. Geram dah ni, geram. Macam mana Ustazah boleh jadi macam tu? Kau kejayaan tu kau nak tengok, tapi kesukaran tu kau tak nak lalui. Dah lalui pula tak mau sabar, tak mau istiqamah. Baru sebulan 2 penat lah. Aku rasa macam aku kena tipu dengan orang ni. Sebenarnya tu setan yang menyucuk. Cuba teguh. Kak Yanti Yusof, jangan katalah tak percaya, tanya Ustaz Azwan. Memang ketika itu saya kurus sebab banyak berjalan kaki dan naik bukit. Bukit Antarabangsa, Bukit Setiawangsa, anak murid saya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kurus. Sekarang bukit mana yang saya nak daki? Masya Allah, tabarakallah. Okey, sikit lagi dah. Bila rasanya masa ni, kita ambil sikit lagi sahabat. Besok kita sambung ayat Quran bawah tu. Pada masa orang lain tidur pada malam hari, mereka bangun dan melaksanakan solat malam. Ni pun orang tak tahu. Yelah Ustazah, saya dah kerja siang malam dah. Tengok kejayaan orang yang luar biasa. Bangun malam sahabat. Paling kurang 2 rakaat tahajud. Kita tengok macam mana orang yang berjaya ni. Bukan usaha yang biasa, tapi luar biasa. Pada masa orang lain tidur di malam hari, mereka bangun dan melaksanakan solat malam. Pada masa orang lain kembali menyambung tidur selepas subuh, mereka menyambung aktiviti dengan mencari rezeki daripadanya. Pada ketika sedang kesusahan, mereka masih sempat menolong orang lain. Susah, masih sempat menolong orang lain. Sahabat, wallahi, saya dapat RM50 ditipu pada bulan pertama gaji tu. Saya kata, ya Allah, orang tua aku susah. Aku tak nak mereka susah. Aku kena bahagi juga duit ni pada mak aku, walaupun mak aku tak minta. Mak minta maaf ya mak, gaji bulan pertama dapat bagi RM30 je. Tapi saya tak nak mak saya susah hati sebab saya kena tipu dengan orang. Saya tak cakap dengan mak saya kena tipu, saya dapat RM50 je. Hati kata sebenarnya kalau aku dapat 500 tu aku dah janji pada diri aku 300 aku nak bagi kat mak. Tapi tak apalah, Allah tahu. Daripada RM50 tu saya bagi RM30 kat mak saya. Kenapa? Sebab saya nak berkat tangan mak saya menyambut dengan senyuman. Dan Alhamdulillah mak saya tak ada RM30 je baik tak payah, bapak engkau pun boleh bagi. Tak. Alhamdulillah mak cium duit ni. Alhamdulillah dapat duit daripada anak mak. Kan? Subhanallah. Dulu mak bagi dia duit, sekarang dia bagi duit kat mak. Kita rasa, ya Allah Tuhan, mak aku berterima kasih walaupun RM30. Sahabat, dalam susah tolong orang. Dalam susah tolong orang. Apatah lagi orang tu lil aqrabin, yang Allah kata kaum kerabat kita. Allah cakap dalam Quran, mu boleh tolong orang mana-mana, kaum kerabat kamu macam mana? Tapi kadang-kadang kaum kerabat kata, cakap pandai, tak ada pun tolong aku. Kena tengoklah orang yang ditolong tu macam mana. Dia nak gunakan duit ke arah mana, untuk apa. Ketegasan itu perlu. Hang nak guna duit untuk apa? Untuk joli? Memang tak lah, aku nak tumpang pahala hang. Hang nak guna duit untuk apa? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau benda yang hang nak buat tu memang mendapat redanya Allah, nak sambung belajar apa, jangan segan nak cakap. Sebab apa sahabat? Sebab kita nak tumpang saham akhirat kita insya-Allah. Tak kiralah ilmu apa pun. Ya Rab. Ya, ini kisah real Mazia. Real pula dah. Rindu duit kat Mekah. Ini kisah real. Sebab tu saya cerita dalam buku pun sama. Saya cerita 10 tahun dulu pun sama. Kisah real. Pada ketika sedang kesusahan, mereka masih sempat menolong orang lain. Tidak lupa bersedekah. Padahal jelas-jelas kehidupan sehari-hari mereka saja sudah susah. Kita susah. Macam mana nak sedekah Ustazah? Wallahi sahabat-sahabat sekalian, saya cukup tak boleh tengok kalau ada orang hantar messenger, hantar mesej, tolonglah Ustazah, saya perlukan RM30 je. Hati saya luluh kalau saya tak tolong. Tapi dunia sekarang ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita boleh fikir, ya Allah, dia nak RM30 je kata nak bayar sewa rumah. RM800, tak cukup RM30. Mana dia dapat lagi RM770? Takkan baki RM30. Dunia sekarang macam-macam. Dia dapat 100 orang je dengan RM30. Tu berapa ringgit dia dapat? Dia boleh lebih kaya daripada kita.
Maka tolong share alamat rumah anda. Ustazah hantar tim dekat rumah anda insya-Allah. Tak mau pula sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sedih. Jadi kita beristighfar, ya Allah ampunkan aku kalau ada saudara mara aku yang sungguh-sungguh dalam susah nak minta tolong, tapi aku tak tahu dia jujur ke tidak, ya Allah. Sebab apa? Sebab dunia sekarang ni memaksa kita untuk hidup nafsi-nafsi. Kalau benda tu kita nampak, patut aku faham, ya Allah. Allah suruh tolong kaum kerabat dulu sebab kita nampak. Tapi kadang tolong jujur pada hati. Kenapa kita tak nak tolong kaum kerabat kita? Sebab ustazah laki dia tu menyakitkan saya. Laki dia yang sakitkan hang. Pasal apa hang tak tolong adik hang? Pasal apa hang tak tolong anak-anak saudara hang? Faham gitu? Rupanya kita tak beri pada adik-beradik kita sebab kita ada benci pada mereka. Jangan ada benci pada mereka. Anda akan sakit dan makin sakit makin susah. Faham Tengok bagaimana dalam hadithul ifk ketika Aisyah radhiyallahu anha difitnah, dituduh begitu dahsyat. Yang turut menuduhnya adalah sepupu ataupun pak penakan lah, kaum kerabat bau-bau, bukan bau-bau bacang, kaum kerabat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq kan orang kaya, dia tu dalam miskin, tumpang mengutuk Aisyah sekali. Terasa hati Abu Bakar sebagai ayah. Lalu Abu Bakar kata, lepas ni aku takkan bagi dah sumbangan kat hang. Allah tegur direct Abu Bakar. Pasal apa hang tak nak bagi kat dia? Dia saudara hang. Dia tengah susah. Walaupun dia buat jahat mulut kepada anak hang. Sahabat nampak tak? Ya Allah Tuhan, kita tengah susah, kita tengah disakiti, tapi Allah suruh kita memberi. Allah suruh kita membantu, Allah suruh kita bersedekah. Bukan mesti dengan RM. Paling kurang sakit hati macam mana? Tolong qaulun ma'ruf, bercakap yang baik. Itu juga dipandang sedekah oleh Allah. Bayangkan, bukankah itu cara yang bukan biasa-biasa? Kita disakiti, kita masih tolong. Ini bukan cara biasa, sahabat. Ini luar biasa. Jujur pada diri kita sendiri. Senang hidupnya, berkat pula. Orang macam ni dah tak peduli orang sakitkan hati dia ke apa. Yang penting aku nak tolong orang. Masya Allah, senang hidupnya, berkat pula. Malah mereka mengatakan, nikmat ini, kekayaan ini, harta ini adalah ujian untukku. Dia takkan tenggelam dengan kekayaan. Dapat je nikmat, dapat je kekayaan. Dia kata, ya Allah, nikmat ini, kekayaan ini, harta ini adalah ujian untukku. Kalau aku tak menggunakannya ke jalan engkau, engkau akan melaknati aku, ya Allah. Engkau tak akan berkat dengan rezeki aku, ya Allah. Aku takut, ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika ditanya tip-tip supaya mampu mendapatkan semua itu, mereka cuma menjawab, macam mana nak jadi macam tu? Macam mana nak hebat macam tu? Apa dia jawab, sahabat? Orang yang hebat, orang yang kaya raya, orang yang berjaya dengan iman dan taqwa, dia hanya jawab apa? Saya hanya cuba mengikuti apa saja yang diperintahkan olehnya. Mengikuti setiap arahannya. Seperti solat, puasa, sedekah dan lain-lain. Dan menjauhi segala hal yang dilarang olehnya. Tahu benda yang Allah suka, buat walaupun saat kita sakit. Tahu benda yang Allah larang, tinggal walaupun hati kita tengah suka nak buat benda tu. Simple. Tapi kenapa kita sukar nak buat? Jawapannya nafsu. Jawapannya kita tewas dengan bisikan-bisikan iblis. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita dapat dah, orang yang berjaya di sisi manusia dan Allah khususnya adalah orang yang bukan sampai nak menggapai bulan dan bintang, tapi istiqamahnya, gigihnya dia dalam merebut redanya Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maka saya semakin sedar perbahasan Fasabrun Jamil ini lebih dahsyat daripada Latahzan. Latahzan paling kurang saya boleh dapat baca 2 muka surat. Ini tak pernah sampai 2 muka surat. Tadi saya baca tadi, sahabat, sampai muka surat 15. Kononnya nak habiskan muka surat 15. Apa kau bondo Zazai merepek ni? Baru 1 muka setengah je. Dah tak ada masa nak bahas. Saya nak gosok baju, saya nak pergi ke program saya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, besok pula saya tak perasan, rupa-rupanya saya kena ke Sugihil di satu masjid di Kuantan, sahabat-sahabat, untuk program bersama guru-guru kafa. Tapi saya tak perasan tarikh tu, bahawa kalau tidak saya boleh sambung program di Kuantan. Kena balik pula sebab berapa jam je saya bercakap di situ. Kemudian saya kena balik pula sebab saya kena buat persiapan untuk
tasik kebun punya rehlah pada 7 dan 8 hari bulan. Doakan semua dirancang untuk agama Allah menjadi perjalanan yang indah. Kalaupun penuh liku di sini, yakinlah Allah takkan membiarkan kita bila mana kita memburu redanya Allah. InsyaAllah sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita sambung besok. Pernyataan ini selaras dengan hadis. Dah banyak kali kita baca Quran, besok kita akan bacakan hadis pukul 7 pagi atau lebih-lebih sikit lah insyaAllah. Ampun maaf zahir batin, saya sayang anda semua kerana Allah. Jom saling mendoakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.